Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini sahih baru saja diterima daripada bharian.com.my. Dikejutkan lagi Malaysia dengan satu lagi pendedahan terbaru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang komplot-komplot yang mengejutkan seluruh Malaysia. Terbaru, komplot geng kaya mahu jatuhkan kerajaan perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita penuh Bukit Mertajam. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa beliau menerima pelbagai ugutan daripada geng kaya yang sedang berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya sekarang ini. Tanpa mendedahkan secara terperinci siapa yang dimaksudkan dengan geng kaya itu, Perdana Menteri berkata beliau bagaimanapun tidak terkesan dengan ugutan itu dan akan terus lawan untuk mempertahankan prinsipnya demi rakyat negara Malaysia. Katanya lagi, sepanjang 7 bulan mentadbir, beliau juga tidak menggunakan apa-apapun kelebihan untuk memberi kekayaan sama ada kepada isterinya atau kepada anak-anaknya. Katanya, saya melalui liku-liku hidup susah dan orang permatang pau juga faham. Ketika ini hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit Malaysia menjadikan keadaan agak susah. Jadi kita perlu bersihkan negara ini daripada kerja-kerja rasuah yang telah menyebabkan pelbagai ugutan saya terima daripada geng-geng kaya yang sedang berpakat dengan menggunakan agenda hidup Melayu. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi, saya tiada masalah dengan pakatan geng kaya ini, yang mana saya kini tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini. Katanya ketika beliau berucap pada satu majlis kenduri korban di luar perkarangan Masjid Jamek An-Nur di Kampung Guar Perahu di sini pada hari ini. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bersama-sama menunaikan solat Jumaat bersama dengan jemaah masjid berkenaan sebelum meninggalkan majlis. Dalam pada itu, Anwar berkata, beliau juga tidak mempunyai sebarang dendam terhadap mana-mana individu, khususnya pemimpin kerajaan terdahulu, seperti mana yang didakwa oleh segelintir pihak. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang kata Anwar ni tidak ada kerja lain, cakap pasal rasuah sebab nak balas dendam. Saya tak dendam. Siapa yang disiasat oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dia yang jawab dan kena jelaskan, serta bukan saya yang arahkan. Tambahnya lagi, ini setiap kali ada kes rasuah, kata Anwar yang arahkan. Sedangkan Perdana Menteri ada banyak kerja lain yang perlu dibuat, katanya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut meminta supaya rakyat membuat penilaian dengan adil, walaupun mendengar pelbagai cakap-cakap luar yang terus menabur fitnah terhadap pentadbirannya. Tegasnya lagi, rakyat juga harus tahu membezakan di antara fitnah dan serangan politik yang kerajaan ketika ini sedang giat memulihkan keadaan negara yang rosak. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh kritik, bukan semua saya buat betul. Ada kalanya ada kelemahan yang saya tidak tahu. Tetapi cerca dan fitnah memang tak boleh. Tak kira dia pakai kopiah, ketayap dan kot, katanya dalam kenyataan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wan Jan, bekas bos, bekas Setiausaha Agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa dua pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah aku makin tua lah. Bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah. Dia terus letak jawatan dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur. Teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata, permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wan Jan pula berkata, kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye.